Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersua dalam berita perdana malam ini, saya Hussein Ismail. Dan saya Haryanti Jimutusin. Berita-berita utama malam ini. Ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam bertitah menekankan prinsip zero tolerance terhadap penyalahgunaan kuasa dan rasuah serta pentingnya menegakkan integriti perniagaan. Kemahiran pengantaraan secara berkesan penting dalam menyelesaikan konflik di peringkat komuniti, organisasi dan peribadi. Ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanah Bolkiah Muizzaddin Wad Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Umar Ali Saifuddin Sa'dul Khairiwaddin Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam bertitah menekankan prinsip zero tolerance terhadap penyalahgunaan kuasa dan rasuah serta pentingnya menegakkan integriti perniagaan dalam pelaksanaan sebarang aktiviti perniagaan dengan tumpuan ke arah pengoptimuman kos dan pada masa yang sama memacu prestasi syarikat. Ke bawah Duli Yang Maha Mulia bertitah demikian semasa berkenan berangkat mempengerusikan mesyuarat Lembaga Pengarah Brunei LNG Sdn Bhd BLNG ke-223 dan mesyuarat Lembaga Pengarah Brunei Gas Carrier Sdn Bhd BGC ke-109 bagi suku ketiga tahun 2024. Mesyuarat berlangsung pagi tadi di bangunan Jabatan Perdana Menteri. Keberangkatan tiba ke bawah Duli Yang Maha Mulia dijunjung oleh Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Amin Liu bin Abdullah, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan dan Ekonomi kedua, dan Datuk Seri Paduka Awang Haji Muhammad Azmi bin Haji Muhammad Hanifah, Timbalan Menteri Tenaga di Jabatan Perdana Menteri selaku ahli-ahli Lembaga Pengarah BLNG dan BGC. Doa dibacakan oleh Awang Haji Muhammad Izzat Izzuddin bin Begawan Pihin Khatib Datu Paduka Haji Imran, Pegawai Hal Ehwal Masjid. Baginda bertitah menyeru para pemegang saham untuk terus meneroka peluang pelaburan baharu dan mengenal pasti teknologi terkini untuk kekal berdaya saing. Mesyuarat juga dihadiri oleh pihak-pihak berkepentingan termasuk shareholder directors mewakili kerajaan ke bawah Duli Yang Maha Mulia, Shell PLC dan Mitsubishi Corporation serta ahli-ahli kepimpinan BLNG dan BGC. Mesyuarat membincangkan bidang-bidang penting seperti prestasi operasi, keselamatan, kewangan dan pembangunan tenaga manusia serta menetapkan hala tuju strategik untuk tahun-tahun akan datang bagi BLNG dan BGC. Ke bawah Duli Yang Maha Mulia seterusnya akan mempengerusikan mesyuarat Lembaga Pengarah-Pengarah Brunei Shell Petroleum Sdn Bhd BSP ke-412 dan mesyuarat Lembaga Pengarah-Pengarah Brunei Shell Marketing Sdn Bhd BSM ke-190 bagi suku ketiga tahun 2024 esok. Rombongan Kementerian Hal Ehwal Agama semalam menyertai Majlis Persembahan Bercorak Agama bersempena dengan sambutan Maulid Nabi Muhammad SAW. Majlis berlangsung di Istana Nurul Iman. Orang yang paling banyak senyum Hadir Yang Berhormat Pihin Udana Khatib Datu Paduka Seri Setia Ustaz Haji Awang Badarudin bin Pengarah Datu Paduka Haji Awang Osman, Menteri Hal Ehwal Agama. Antara pengisian majlis, solat berjemaah, tazkirah bertajuk Gaya Ketawa Rasulullah dan persembahan dikir.
Jawatan Kuasa Takmir Masjid Universiti Brunei Darussalam UBD dengan Kementerian Kesihatan juga mengadakan majlis dikir sempena sambutan Maulidur Rasul. Hadir yang berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Isham bin Haji Jaafar, Menteri Kesihatan. Majlis berlangsung di Masjid Universiti UBD. Kemahiran pengantaraan bukan hanya penting dalam persekitaran profesional, tetapi sangat bernilai dalam kehidupan seharian. Ia bukan hanya mengurangkan prosiding mahkamah, tetapi turut menunjukkan keberkesanan pengantaraan dalam menyediakan jalan penyelesaian yang dipersetujui dua pihak pada masa yang tepat. Peguam Negara menyatakan demikian semasa perasmian kursus latihan tahunan bertajuk Pengurusan Konflik Strategik bagi Profesional. Yang berhormat Datin Seri Paduka Dayang Haji Nur Hashimah binti Haji Muhammad Taib juga menggariskan kemahiran pengantaraan secara berkesan menyelesaikan konflik di peringkat komuniti, organisasi dan peribadi sekaligus meningkatkan komunikasi dan pemahaman dalam pelbagai konteks. Perasmian berlangsung pagi tadi di bangunan Jabatan Perkhidmatan Awam. By fostering dialogue and understanding, mediation or the use of its skills could prevent escalation of any disputes, preserve relationships and promote a positive and inclusive environment, not only in the workplace, but also amongst businesses, whether domestically or internationally, and private individuals. Kursus dikendalikan oleh Brunei Darussalam Arbitration Centre BDAC dan menarik penyertaan dari sektor awam dan swasta. Ia menumpukan kepada para profesional dengan kemahiran dan teknikal yang diperlukan untuk membantu pihak-pihak bertikai menangani sebarang perbezaan secara berkesan. Majlis Perhimpunan dan Perarakan bagi sambutan Maulid Nabi Muhammad SAW akan diadakan serentak di seluruh negara pada 16 September ini. Ikuti bahan beritanya seketika nanti, kembali selepas ini. Negara Brunei Darussalam komited dalam mengukuhkan data inskripsi untuk mencapai senarai akhir warisan dunia Islam. Pemangku Setiausaha Tetap Kebudayaan Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan menjelaskan demikian semasa perasmian bengkel pembangunan kapasiti bagi profesional dalam pemeliharaan warisan. Diadakan selama 4 hari, perasmian bengkel berlangsung petang tadi di Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Dr. Siti Nurhalbi binti Haji Wahsal Felah, pemangku Setiausaha Tetap Kebudayaan, merupakan ahli Majlis Perundingan Pembangunan Budaya Dunia Islam. Bengkel anjuran Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan bersama Kementerian Pendidikan selaku Suruhanjaya Kebangsaan bagi Islamic World Educational, Scientific and Cultural Organisation ICESCO bagi negara Brunei Darussalam dan ICESCO itu antara lain bertujuan meningkatkan kapasiti pakar dan ahli profesional yang berminat dalam memelihara dan melindungi warisan budaya di negara Brunei Darussalam. Majlis Perhimpunan dan Perarakan bagi sambutan Maulid Nabi Muhammad SAW bagi tahun 1446 Hijrah akan diadakan serentak di seluruh negara pada 16 September ini bermula pukul 7 pagi. Bertemakan memelihara akal berpandukan sunnah Rasulullah SAW, acara kemuncak sambutan peringkat negara akan diadakan di Taman Haji Sarmuda Umar Ali Saifuddin, Bandar Seri Begawan. Bagi memastikan kelancaran majlis tersebut, satu perjumpaan diadakan pagi tadi dengan wakil ketua-ketua pasukan yang mengambil bahagian semasa perhimpunan itu di Kementerian Hal Ehwal Agama.
Perjumpaan dipengerusikan oleh Dr. Haji Hardi Fadilah bin Haji Muhammad Saleh, pemangku Timbalan Setiausaha Tetap Dasar dan Keagamaan Kementerian Hal Ehwal Agama. Beberapa agensi turut memberikan taklimat. Bahagian Hal Ehwal Muslimah Jabatan Hal Ehwal Masjid dengan kerjasama Pejabat Hal Ehwal Masjid Daerah Tutong dan Kelas Bimbingan Muslimah serta Jawatan Kuasa Takmir Masjid Pengiran Anak Haji Muhammad Alam Kampung Sengkarai pagi tadi mengadakan Majlis Ihya Maulidur Rasul bagi Kelas Bimbingan Muslimah Masjid Daerah Tutong. Hadir Datin Hajah Nahriah binti Haji Awang Asbi, isteri Menteri Hal Ehwal Agama. Selain menzahirkan rasa kecintaan terhadap baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui selawat dan zikir, majlis juga dapat menarik minat muslimah untuk mendalami lagi dikir-dikir Brunei yang merupakan antara kebudayaan keagamaan orang-orang Brunei yang telah diwarisi sejak dulu lagi. Keputusan permohonan skim Beasiswa Pendidikan Teknikal dan Vokasional BPTV bagi sesi akademik 2024-2025 telah dikeluarkan. Kementerian Pendidikan memaklumkan bahawa pemohon-pemohon skim BPTV sesi akademik 2024-2025 bolehlah mendapatkan keputusan permohonan mereka dengan melayari laman web rasmi Kementerian Pendidikan di www.moi.gov.bn. Sebarang pertanyaan lanjut boleh menghubungi Jabatan Pengurusan Beasiswa Kementerian Pendidikan di talian 2380019 pada waktu bekerja atau email scholarship@moi.gov.bn. Bahagian Imarah Jabatan Hal Ehwal Masjid Kementerian Hal Ehwal Agama dengan kerjasama Jawatan Kuasa Takmir Masjid Hassanal Bolkiah Pekan Tutong akan mengendalikan musabakah membaca Al-Quran bahagian dewasa peringkat Swaringan Kebangsaan bagi tahun 2024. Syarat kelayakan bagi menyertai individu adalah pemegang kad pintar warna kuning beragama Islam dan berumur tidak kurang 18 tahun dan tidak lebih 40 tahun. Borang penyertaan boleh diperoleh di bahagian Imarah Jabatan Hal Ehwal Masjid Kementerian Hal Ehwal Agama atau melalui email imarahjhem@gmail.com. Borang yang lengkap diisi hendaklah dihantar melalui email atau ke bahagian Imarah Jabatan Hal Ehwal Masjid tidak lewat pada 14 Oktober 2024 pukul 4 petang. Maklumat lanjut, hubungi bahagian Imarah Jabatan Hal Ehwal Masjid melalui talian 8326-202 atau 8878-570 atau talian 8831-350. Bagi memastikan simpanan ahli menerima manfaat pulangan pertumbuhan yang stabil, Tabung Amanah Pekerja TAP telah pun mengkreditkan pulangan dividen sebanyak RM126,898.59 ke dalam akaun masing-masing pada kadar tetap 2.5% bagi tahun kewangan 2023-2024 yang berakhir kemarin. Untuk maklumat lanjut mengenai jumlah pulangan dividen yang telah dikreditkan, ahli boleh merujuk kepada penyata akaun tahun kewangan 2023-2024 dengan melog masuk ke akaun e-amanah menerusi laman sesawang di www.tap.com.bn atau hubungi pusat panggilan TAP di talian 272-2929 semasa waktu bekerja atau email di ask@tap.com.bn. Kerja-kerja penyucian tangki Kampung Kilanas nombor 3 akan dijalankan esok 10 September bermula 9 pagi sehingga kerja-kerja selesai dilaksanakan.
Sebahagian kawasan yang terlibat berkemungkinan mengalami tekanan air rendah terutama kawasan-kawasan tinggi. Bagi sebarang aduan mengenai gangguan bekalan air atau permohonan air tanker, hubungi talian Darussalam 123. Bahagian penguatkuasa Undang-Undang Jabatan Imigresen dan Pendaftaran menjalankan operasi kabat dan operasi bersepadu kabat di beberapa buah tempat di negara ini. Semasa operasi kabat yang dijalankan di sebuah rumah penginapan di Mukim Kuala Belait, seorang warga negara asing ditahan kerana gagal mengemukakan sebarang dokumen pengenalan diri dan dipercayai melakukan kesalahan tinggal lebih masa di negara ini setelah pas imigrasennya mansuh. Dalam operasi bersepadu kabat pula menyasarkan dua buah lokasi iaitu sebuah restoran di Mukim Kianggeh dan sebuah bengkel kereta di Mukim Lumapas. Operasi melibatkan bahagian penguatkuasa Undang-Undang Jabatan Imigresen dan Pendaftaran Kebangsaan Bandar Seri Begawan bersama agensi-agensi penguatkuasa undang-undang daripada Jabatan Buruh, Jabatan Daerah Brunei dan Muara dan Jabatan Bandaran Bandar Seri Begawan. Semasa operasi tersebut, dua warga negara asing ditahan kerana gagal mengemukakan sebarang dokumen pengenalan diri dan dipercayai melakukan kesalahan bekerja bukan dengan majikan asal. Jabatan Buruh turut merekodkan beberapa kesalahan di bawah Perintah Pekerjaan 2009, iaitu kegagalan majikan memberikan cuti rehat, bekerja semasa hari cuti melebihi jam bekerja, gagal memberikan cuti sakit yang disahkan oleh pihak perubatan, gagal menyediakan kelengkapan pertolongan cemas, mengaji pekerja asing tanpa lesen yang sah daripada Pesuruhjaya Buruh dan melanggar syarat-syarat lesen pengambilan pekerja asing. Selain daripada itu, Jabatan Buruh juga turut mendapati satu kesalahan menjalankan kegiatan agensi tanpa lesen. Sementara pada operasi di sebuah bengkel kereta di Mukim Lumapas dijalankan oleh bahagian penguatkuasa Undang-Undang Bandar Seri Begawan bersama agensi-agensi penguatkuasa undang-undang daripada Jabatan Bandaran BSB, Jabatan Daerah Brunei dan Muara, Jabatan Daerah Tutong, Jabatan Daerah Belait dan Jabatan Daerah Temburong. Hasil operasi, seorang warga negara asing ditahan kerana dipercayai melakukan kesalahan bekerja tidak mengikut jawatan yang tertera di dalam pasport. Jabatan daerah turut mendapati kesalahan meninggalkan apa juga jenis sampah di atas tanah lapang tanpa kebenaran dan seterusnya dikenakan denda kompaun sebanyak RM2,000. Skuad bola sepak kebangsaan negara Brunei Darussalam bakal meneruskan perlawanan kelayakan AFC Piala Asia Arab Saudi 2027 malam esok menentang Macau. Perlawanan timbal balik kedua itu dijadual berlangsung di Stadium Olimpik Macau. Pada perlawanan timbal balik pertama, negara Brunei Darussalam berjaya menewaskan Macau 3-0.